Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Yang dihormati Puan Hajah, pihak pengurusan Pusat Pengajian Z Al-Quran wal Qiraat, semua para pencinta ilmu, muslimin dan juga muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 18 Januari 2026 bersamaan dengan 28 Rajab 1447. Jadi kita bila masuk yang bulan Rajab, kita akan dengar doa-doa para imam di masjid, kan? Di antara doa yang mereka sebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab ni, panjangkan umur kami dan juga hidup kami dalam aman sentosa di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi kita bila masuk je Rajab, nampak macam ada persiapan daripada asatizah kita uh, untuk menyambut Ramadan. Kita kata alhamdulillah, itu di antara nikmat yang baik yang kita kena usahakan supaya kita dapat yang terbaik daripada yang baik. Jadi alhamdulillah. Cuma saya nak tambah satu lagi lah, di antara doa yang maksur. Apa makna doa maksur? Doa yang maksur juga daripada ulama salaf, ulama salafus salih ni, iaitu mereka akan baca doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi menarik doa ni. Kalau boleh kita bacalah. Sebab kita nak sambung daripada doa imam tadi. Doa ni ana letak dalam grup supaya ahli-ahli grup kita ni boleh hafal nanti insya-Allah, kan? Boleh hafal nanti insya-Allah. Jadi banyak ni. Lepas ni kita akan ajar doa-doa yang maksur yang ada daripada Nabi SAW ataupun daripada ulama-ulama salaf. Jadi doa ni cuba tengok, saya tak letak di sini tadi. Doa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi maksud dia, ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan bila dah sampai ke Ramadan tu, berilah peluang kepada kami taufik hidayah supaya kami dapat melaksanakan ibadat yang terbaik di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan permohonan kita yang ketiga, kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua amalan yang kita lakukan. Kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua amalan yang kita lakukan supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan itu. Kalau tidak, kita rugi. Rugi tak? Buat amalnya banyak, tapi tidak ada pulangan yang tidak ada pulangan daripada amalan yang kita buat. Ini kita kata rugi. Baik. Sekarang ni saya letak kat sini supaya para jemaah boleh ikut. Sekali lagi, saya ulang. Cuba baca. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini dia panggil doa daripada golongan salaf, bukan daripada Nabi SAW. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan. Itu permohonan kita yang pertama. Kita minta Allah sampaikan kita ke Ramadan. Permohonan yang pertama.
wasallim Ramadhanali, dan serahkanlah Ramadan kepadaku untuk aku lakukan ibadat sebaik dan sebanyak mungkin. Ini permohonan kita. Karena itu anak kata doa ini sambung kepada doa tadi, doa imam tadi. Doa imam tadi dia minta sampai Ramadan je. Wa ballighna Ramadan. Bila sampai Ramadan dia senyap. Habis ramai je orang sampai Ramadan. Tapi yang tak pergi masjid pun ramai. Ada kita nak kita komprehensifkan dengan apa ni, dengan bacaan ni wasallim Ramadhanali. Selain daripada aku sampai ke Ramadan, aku nak juga Allah Ta'ala serahkan Ramadan itu. Beri peluang kepada kita untuk meningkat, menambahkan amalan sebanyak dan sebaik mungkin. InsyaAllah. Permohonan kita yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ambillah Ramadan dengan engkau menerima segala amalanku, yang bacaannya, solat kita, tilawah kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita, semua kita nak Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan kepada kita insya-Allah. Jadi ulang baliklah. Nanti minggu depan saya nak dengar ahli pencinta ilmu ni dah hafal doa ni insya-Allah. Ataupun kalau yang dah hafal nak test hari ni pun boleh kita dengar, ijazahkan dia insya-Allah. Mudah ya, 3 ya permohonan, 3 ya permohonan. Allahumma sallimni di Ramadan, wa sallim Ramadhanali, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Alhamdulillah. Kalau ada yang kena imam-imam, forwardkan apa ni poster ni kepada imam biar dia sambung doa tu. Dia Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallim, wa Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadhan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini menarik untuk sama-sama kita kongsikan doa yang dibaca oleh para ulama Islam untuk menyambut kedatangan Ramadan, sebagaimana kata di ahli-ahli sejarah Islam seperti Ibn Rajab dan lain, mengatakan bahawa para ulama salafus salih bukan daripada Rajab dia doa nak sampai Ramadan setengah 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 tahun lagi dah mula doa untuk sampaikan kepada sampai Ramadan. Dan alhamdulillah kita semua yang kita beri poster-poster ni boleh je dipersilakan sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat, grup-grup yang lain, supaya ilmu yang kita belajar, yang kita dapati ini diperluaskan lagi. Kita rasa kemanisan ilmu, kita nak ilmu itu disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Baik, kita sambung perbincangan kita dalam waktu solat. Dalam waktu solat. Tentang waktu solat kita dah bincang semalam, iaitulah waktu yang terakhir waktu subuh, tentang larangan solat. Kan ada waktu larangan solat, ada 5 waktu dilarangnya solat sunat tanpa sebab. Saya ulang balik, waktu larangan solat sunat tanpa sebab. Larangan solat sunat tanpa sebab. Tapi kalau solat itu bersebab, maka para ulama, ahli-ahli fiqh kita mengatakan harus, makna boleh kita buat. Waktu larangan itu tidak dilarang kerana dia bersebab. Bersebab. Saya ulang balik, waktu larangan ada 5. Waktu larangan solat sunat ada 5. Yang pertama, waktu terbit matahari sehingga naik segadah. Itu satu. Waktu umum dianya bermula daripada selepas solat subuh. Lepas kita solat subuh, tidak lagi boleh kita solat sunat sehingga terbit matahari. Itu satu larangan. Larangan keras, apabila matahari dah terbit, dia panggil syuruk, isyraq, sampai matahari betul-betul terbit, betul-betul naik sepergalah, maknanya sekadar, kita buat berapa tadi? Sekadar 15 atau 12 hingga 15 minit. Minima dia 15, 12 ada khilaf situ. Jadi terawalnya kalau kita emergency lah, kita kata, kita nak pergi, nak tunggu 15 lama, 12 minit kita dah boleh solat. Alhamdulillah, itu di antara perkara yang kita kena ingat. Kemudian waktu yang ketiga bermula selepas daripada waktu sebelumnya zuhur. Sebelum zuhur dalam 10 minit juga. 12-10 minit
Itu waktu betul-betul matahari di tengah-tengah langit. Nah, itu juga tidak dibenarkan solat. Kemudian selepas solat asar, selepas kita solat asar sehinggalah matahari maghrib. Itu waktu umum, dan waktu khusus larangannya iaitulah ketika matahari hampir nak terbenam. Dalam 10-15 minit jugalah. Itu waktu larangnya keras. Sebab apa waktu naik matahari dengan waktu terbenam matahari ini kita dilarang solat? Sebab Nabi SAW sebut, matahari naik di atas tanduk syaitan. Matahari itu terbit ataupun dia jatuh di atas tanduk syaitan. Maksudnya syaitan sujud pada matahari pada saat itu. Apa benda-benda dengan syaitan? Kita nak sujud pada Allah. Kita sujud pada Allah. Apa kena-mena dengan syaitan? Nah, kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dia tak mau ada persamaan termasuk waktu sujud. Tak mau. Dan boleh katakan semua perkara yang berkaitan dengan syaitan, dengan orang kafir, Nabi SAW minta supaya kita bezakan. Supaya kita bezakan di antara mereka. Kita bezakan di antara mereka. Contohnya, Nabi sebut beza di antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab. Puasa pokok Yahudi, pokok Nasara ni aklatus sahur. Mereka tak makan sahur. Tapi kita umat Islam digalakkan sunnah kita bangun bersahur walaupun dengan beberapa teguk air. Saya tak lalu makanlah. Mengantuk sangatlah. Penatlah tak. Kita bangun juga sekejap. Bismillah, ambil air 3 teguk. Bismillah. Bismillah, 3 kali teguk. Dah dikira sahur. Mana kita nak bezakan di antara puasa kita dengan puasa Alkitab. Nah, termasuk juga waktu solat ini, Nabi SAW nak bezakan di antara kita dengan puak-puak kafir. Sampai peringkat mana? Peringkat Rasulullah bagi tahu, waktu tu walaupun waktu kita ni berbeza, kita dengan orang kafir, kita sujud pada Allah. Tapi syaitan sujud pada matahari. Tetapi oleh kerana waktu yang sama, jangan kita buat. Itu di antara hikmat kenapa dilarang pada saat itu. Kenapa kita dilarang pada waktu itu? Wallahu alam. Nah, jadi ingatlah, kita ingat waktu larangan yang dilarang itu. Jadi alhamdulillah. Sekarang apa yang kita nak bincang, iaitulah tentang waktu syuruk, duha. Waktu duha ni ada satu waktu yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita dah baca semalam, hadis Imam Tirmizi, kan? Imam Tirmizi bagi tahu, Nabi sebut, man shalla salatal ghada fi jama'atin. Siapa dia solat subuh berjamaah. Siapa solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah. Kemudian dia duduk tempat solat dia tu. Dia duduk di mana? Duduk tempat solat. Di tempat solat ni pun berbeza pandangan ulama. Ada ulama kata, tempat dia solat tu lah. Jangan pindah-pindah. Awak solat di sah yang pertama, duduk situ. Solat di sah yang kelima, duduk situ. Jangan bergerak. Kalau ada orang nak kuliah subuh kan Ustaz, takkan saya nak duduk depan dia gitu. Awak ambillah tempat yang sesuai untuk duduk terus selepas subuh. Jadi kita ambillah kanan ke kiri imam, kita pilih lokasi yang selesa, dekat-dekat dengan tiang contohnya. Itu tafsir pertama. Tafsir yang lebih luas, yang saya pun nak ambil tafsir ni juga. Tafsir yang kedua ni lebih luas, lebih selesa. Apa dia? Maksudnya duduk di tempat solat dalam masjid. Walaupun kita lepas solat mungkin kita tak selesa tempat kita duduk kan. Kita solat tadi sah depan belakang imam betul-betul. Selepas solat biasa orang ada kuliah hari Minggu kan. Ada kuliah. Jadi orang nak angkat meja dia boleh kita berpindah pergi duduk di tepi dinding, bersandar dekat tiang. Yang penting dalam ruang solat masjid. Jangan pergi ke beranda masjid, jangan pergi ke di luar masjid. No. Dalam tempat solat. Fi musallah. Jadi tafsir yang kedua ni lebih
lebih orang panggil lebih lega lah, lebih lega, lebih luas dan lebih rasa selesa. Namun begitu, andai kata kita boleh duduk di tempat kita tadi, macam muslimat, tak ada siapa nak kacau dia. Ya, dia duduk di tempat dia ya. Duduk di situ lah, jangan bergerak. Itu lebih baik keluar-keluar daripada khilaf-khilaf yang ulama duk khilaf tadi. Yang kata uh, tempat solat dengan makna tempat kita solat ataupun jadi kita duduk kat situ. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu asy-syamsu. Dia duduk berzikir sehinggalah naik matahari. Naik matahari ni bukan maknanya syuruk yang keluar kan dekat dekat skrin TV masjid tu biasa dia ada tanda dah. Isyraq ataupun syuruk jam 7.15. Jangan pergi bangun solat pula. Memang ana perasan tengok waktu saya ceramah tu, bila dah masuk waktu syuruk, ada pakcik-pakcik yang bangun solat. Kita kata solat apa tu, cik? Solat sunat isyraq. No, bukan itu. Habis, awak kena tunggu lagi 15 minit. Mana kalau 7.15 syuruk, kita kena tambah 7.30 baru kita boleh solat. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Solat apa tu? Solat 2 rakaat tu solat apa? Ini khilaf. Ada setengah buku dia tulis solat sunat isyraq. Ada buku yang tulis permulaan solat duha. Tuan-tuan nak ambil yang mana? Nak isyraq ke nak duha? Nak isyraq ke nak duha? Kita kata ada khilaf ulama. Jadi perkara khilaf ada keluasan. Tapi kalau Abu Anas ni saya akan pilih solat duha. Sebab uh, Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi, ulama dalam bidang tafsir yang pakar ni, dia kata aku baca dalam Quran ibil asyi wal isyraq. Sembahlah Allah Ta'ala pada waktu petang dan waktu isyraq pagi. Aku cari kat mana isyraq ni. Isyraq ni bukan solat subuh. Subuh lain fajar. Ini isyraq dan naik matahari. Fawajadtuha hiya salatud duha. Ibnu Abbas kata aku dapati solat isyraq itu solat duha. Maka seeloknya kalau kita nak pilih lah, kalau tuan-tuan nak ambil yang khilaf yang dah biasa tu silakan. Dalam masalah-masalah yang khilaf yang cabang-cabang ni kita perluaskan, kita berlapang kat sini insya-Allah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak pilih sendiri, kalau orang tanya Abu Anas solat apa? Duha. Sebab tafsir Ibnu Abbas hiya salatud duha. Itu dia panggil solat duha yang awal. Apa kita dapat? Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin. Orang itu seolah-olah dia mendapat, bagi dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Kita solat subuh berjamaah, kita duduk sampai terbit matahari setinggi 15 minit, 1.5 meter, lebih kurang 1 jam lebih, tapi pulangan pahala kita besar, iaitulah pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini rawahu Tirmizi dan At-Tabarani. Sebahagian ulama mahakik mengatakan sanad dia baik. Ada kata sanad dia lemah. Tapi kita nak ambil yang baik sebab kita nak amalkan amalannya. Jadi alhamdulillah, itu dia panggil waktu larangan tadi selepas itu. Jadi saya tak hurai lagi bab solat-solat sunat lain, tunggulah dalam bab dia. Jadi di antara solat sunat dah kita dah sebut, alang-alang dah sebut, kita terus perbincangan, iaitulah solat duha ni yang afdal. Solat duha yang afdal ketika panasnya matahari. Nabi sebut dalam hadis lain, salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang baik-baik ni bila? Ketika anak unta dah panas, dia bangun dah. Dia bangun pergi cari tempat teduh dah. Dia pergi berteduh di bawah perut mak dia. Jadi kita anggarkan di situ, kalau di tempat kita lah di Nusantara ni mungkin dalam pukul 10 pagi. Kalau di Mekah tu, kalau musim panas pukul 8.30 dah panas, dah bangun dah anak unta. Jadi kita buat anggaran, mungkin tempat kita hujan, tapi kita anggarkan lebih kurang jam 10 pagi, itu waktu duha yang afdal. Dia panggil hina tarmadul fisal. Baiklah, tamatlah kita buat duha.
Kalau ada apa persoalan nanti boleh tanya di akhir nanti, insya-Allah kita cuba setiap masa kita akan bagi peluang untuk jemaah yang hadir ini untuk bertanya, insya-Allah. Hmm. Adapun solat sunat rawatib yang lain-lain, insya-Allah kita akan bincangkan nantilah bila dah tamat dah rukun-rukun solat ni, baru kita masuk kepada solat-solat sunat, insya-Allah. Ya, satu solat sunat dia saya namakan Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik sebab apa? Kita nak supaya jemaah ni bila dengar solat sunat ni rasa sayang, rasa rugi kalau tak buat, rasa satu kekosongan. Jadi kita nak macam tu. Sebab itulah saya namakan projek Mega Mampu Milik. Projek-projek lain tu mampu selfie je. Nah, kita pergi dekat mall yang besar-besar, kita pergi kat bangunan pencakar langit, semuanya mampu selfie, tak mampu milik. Tapi yang ni, projek yang ditawarkan oleh Nabi SAW, ini projek Mega Mampu Milik. Sebab Nabi kata apa? Man salla thintai asyrata raka'atan fi yaumin wa laylatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Sesiapa yang melakukan solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat sehari semalam, kelak akan dibina untuknya sebuah mahligai di syurga. Every day, hari-hari kita dapat mahligai. Hadis ini sahih dalam Muslim. Baik, itu selingan. Nanti tuan-tuan boleh kita bincang nanti di kemudian hari. Baiklah, sekarang kita masuk kepada tadi kita dah bincang tentang 9 perkara kan. 9 perkara yang menjadi syarat sah salat tu, 9 perkara kita dah bahas. Dalam kitab kita ni kecil 4. Jadi yang dalam ni kita kata masuk waktu dah selesai. Yang kedua, kita kena menghadap kiblat betul-betul. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, mengetahui cara solat. Yang kelima, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang keenam, suci daripada najis di tubuh, badan dan tempat solat. Yang ketujuh, tidak bercakap dengan sengaja. Yang ke-8, tidak melebihkan rukun fi'li. Dengar. Rukun fi'li dengan sengaja. Dia berbeza. Dia rukun kita ni ada qauli, ada fi'li. Rukun ni ada qauli, ada fi'li. Yang qauli, apa dia? Fatihah. Takbir. Takbiratul ihram itu dipanggil qauli, Fatihah. Kemudian tasyahud. Maknanya Fatihah ni kalau kita was-was, aku dah baca ke belum? Dah baca Fatihah ke belum ni? Kita pun ulang balik. Kita dah baca kan? Itu dia panggil mengulangi rukun qauli, menambahkan rukun qauli tak batal. Tapi kalau pergi tambah rukun fi'li, aku ni sujud ni kali yang kedua ke yang pertama baru? Tak confident lah. Kita bila tak confident, kita kena tambah satu lagi. Kita kena tambah lagi satu lagi, baru boleh kan? Jadi itu dia panggil. Maka itu baru kita boleh. Baiklah. Jadi bila kita tambah lagi rukun, sekali lagi, maka kita kena sujud sawi. Dia beza antara rukun qauli, rukun fi'li. Kemudian yang ke-9, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum dan sebagainya. Itu dipanggil dari sudut teknikal. Jadi Alhamdulillah semalam kita dah bincang tentang masuknya waktu solat. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada pelaksanaan solat supaya masa kita tidak lari banyak. Baik, sekarang kita akan bincang tentang rukun-rukun solat. Arkanus solat, dipanggil rukun solat. Rukun solat ada berapa? Ada 13 perkara. Rukun solat ada 13 perkara. Ada sebahagian ulama dikata 17. Kenapa 17? Kenapa 13? Abu Anas kena jelas baik-baik. InsyaAllah, jangan bimbang. Kita akan huraikan. Ada ulama kata 13 dan ada yang kata 17. Perbezaannya kecil, tapi rukun semua tu. Rukun semua tu. Maka dia jadi besar. Bila ada rukun semua tu, jadi besar. Baik, saya tengok pecahan. Tengok sini. Pecahan rukun dalam fiqh Islami. Tak kiralah mazhab Syafi'i ke mazhab mana, yang penting kita nak belajar solat mengikut apa yang
dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi, wasallu kama raaitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana mu tengok aku solat. Kita tak tengok solat, siapa dia tengok Nabi solat? Sahabat-sahabat yang tengok. Alhamdulillah. Baik, yang pertama niat. Niat solat. Cara nak niat kita ajar kejap lagi. Sekarang ni kita nak hitung dulu, nak kira 17, 13 dan nak kira 17. Nak kira 13, nak kira 17 rukun solat. Yang pertama niat. Niat di mana ke tempat niat? Dalam hati. Yang kedua berdiri al-qiyam bagi orang yang mampu. Nanti kita bahas dulu. Duduk atas kerusi boleh Ustaz? Sabar. Ini baru nak hitung. Kan? Nanti kita hitung. Nanti kita huraikan satu persatu. Biiznillah azza wa jalla. Setakat mana masa yang ada, setakat mana waktu yang sempat, insya-Allah kita akan bincangkan. Tak sempat kali ini, kita tambah lagi, kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Alhamdulillah, pihak Z telah menyusun kepada kita beberapa siri. Saya pun akan ambil setakat mana yang sempat lah. Yang tak sempat, kita tangguh dulu. InsyaAllah. Yang ketiga, dia panggil takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir yang pertama solat. Itu rukun. Adapun takbir intiqalat. Tuan-tuan dah tandalah. Setiap kali belajar ni, peganglah nota. Setiap kali kita belajar, biar ada buku nota dekat tepi. Nah, takbir ada dua kategori. Yang pertama dia panggil takbiratul ihram. Yang kedua takbir intiqalat. Yang menjadi rukunnya, yang wajibnya, iaitulah takbiratul ihram. Adapun takbir intiqalat, dia termasuk dalam perkara sunnah yang disunatkan untuk kita bertakbir pada tempat-tempatnya yang kita akan sebut nanti. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah secara sempurna, lengkap 7 ayatnya, jangan kurang. Yang kelima, ruku' secara tumakninah. Ruku' secara tumakninah. Apa makna tumakninah? Tengok dalam poster kita tu, warna biru kat atas tu, dia kata tumakninah dalam solat adalah berhenti sejenak untuk menenangkan hati dalam rangka melakukan gerakan solat lebih lanjut. Jadi kita, makna kita berhenti seketika. Allahu Akbar, rukuk. Jangan terus sami Allah. Itu tak ada tumakninah nama dia. Allahu Akbar, berhenti seketika, itu dia panggil tumakninah. Yang keenam, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, berhenti seketika, itu tumakninah. Jangan sami Allahu liman hamidah, Allahu. Batal itu salat. Sebab tidak ada tumakninah. Tumakninah maknanya tenang, bertenang seketika, sekejap ya. Para ulama menganggarkan tumakninah ni lebih kurang dalam masa subhanallah. Maknanya kita sami Allahu liman hamidah, subhanallah, Allahu akbar. Cukup dah. Itu minima tumakninah. Eloknya kita ambil yang penuh lah. Yang lama sikit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. InsyaAllah nanti dah sampai tempat dia, nanti saya akan bagi tahu kepada para jemaah apa kebacaan yang patut kita baca apabila kita sudah tumakninah dan lain-lain. Kemudian sudah i'tidal, maaf. I'tidal dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Yang ke-8, duduk di antara dua sujud serta tumakninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tu sendiri rukun. Sebab tu tak boleh nak senang-senang duduk atas kerusi. Kalau kita sihat walafiat, untuk solat fardu, untuk solat sunat ada keterbukaan. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Duduk lain, baca lain. Dia dua komponen yang berbeza. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi SAW selepas tasyahud akhir. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Yang ke-13, tertib. Jadi kita ada 13 berapa? Rukun. 13 rukun. Jadi sesalah kita. Cuma dari sudut tadi, Abu Anas kata, setengah kita kata 17. Betul.
Yang 17 tu dia pecahkan tumak ninah. Dia pecahkan tumak ninah yang tulisan hijau tu, dia letak nombor. Contohnya yang kelima rukuk. Yang keenam tumak ninah dalam rukuk. Yang ketujuh sujud i'tidal. Yang ke-8 tumak ninah dalam i'tidal. Jadi kita ada berapa tambahan? Ada 4 tumak ninah, bermakna 13 campur 4, 17. Itu je. Jangan susah-susah. Jangan duduk rasa, sudah. Kenapalah kita ni 17? Aku belajar daurah dengan Abu Anas 13 je. Jawab itu je dia punya rahsia dia. Antara 13 dengan 17. Wadah? Jelas? Sangat jelas kan? Alhamdulillah, sangat jelas. Jadi salah kita, tumak ninah, dia punya, itu penting dalam tumak ninah tu. Setengah orang ni, dia tak peduli pun dengan tumak ninah. Contohnya orang mazhab, sebahagian lah, bukan semua orang dah mazhab. Mengikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Hanafi dia boleh tak ada tumak ninah. Ana sekali ikut solat di belakang orang Turki. Orang Turki dia mazhab Hanafi, tak mungkin dia tak belajar sangatlah. Kalau Hanafi yang belajar, dia akan ikut sunnah ni. Dia akan ikut yang sunnah tu, maknanya dia tak akan buat yang macam tu. Tapi mulai jadi dia ni Hanafi yang tak belajar sangat. Saya terpaksa kena mufarakah dengan dia. Pasal kena mufarakah, mana kena berpisah dengan dia. Sebab, Allahu Akbar, kata mana boleh. Bukan soal mazhab, soal sunnah tu tidak ada. Jadi kita pun berpisah dengan dia. Jadi itulah di antara perkara yang kita dah belajar tadi. Alhamdulillah. Baiklah. Sekarang kita pergi kepada satu persatu dalam perbincangan kita ni, insya-Allah. Baik, sifat ataupun cara-cara solat secara umum. Hadis umum sifat solat, nama hadis tu dia panggil al-musi solatuh. Orang yang tidak sempurna solat dia. Apa dia al-musi solatuh ni? Ni ada ni. Al-musi solatuh ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ja'a rajulun ilal masjid. Seorang laki-laki ni, pak cik ni, adalah nama dia. Dia mari jumpa Nabi SAW, dia masuk dalam masjid, tapi dia tahu masuk masjid tak boleh terus duduk. Kena solat tahiyatul masjid dulu. Ni. Yang pak cik ni walaupun dia badui, tak sempurna solat dia, tumak ninah dia tak sempurna, tapi dia tahu adab masjid. Masyarakat kita hari ni dah tahu dah solat, tapi adab masjid lemah. Masuk masjid pakai duduk je. Terutama sekali, kalau dia masuk tu ustaz duduk kuliah, pakai duduk terus. Tak solat tahiyatul masjid. Satu perangai. Ataupun dia masuk kerana nak kenduri, nak pergi akad nikah dalam masjid, pakai duduk 200 orang ahli keluarga, 2 pengantin, tak ada seorang pun bangun solat. Kita kata hak masjid telah dicabuli. Sebab tak ada orang yang solat. Sedangkan Nabi larang. Nabi kata, iza dakhala ahadukumul masjidah, fala yajlis hatta yusalli. Apabila seorang kamu masuk dalam masjid, jangan duduk sehingga dia solat dulu. Jadi solat ni kita kena solat. Kalaulah kita masuk tu orang dah azan, tak apalah, kita solat qabliyah. Tahiyatul masjid, dia masuk, dia combine sekali, dia twin dalam tu. Kita kan banyak kan kadang-kadang amalan twin ni kan. 7 dalam 1 lah kalau beli shampoo. Ibadat pun ada juga. Contohnya kita ambil wuduk, kita masuk masjid, orang dah solat, orang dah azan. Kita tak perlu lagi solat sunat wuduk, solat sunat tahiyatul masjid, kita solat satu je. Apa dia? Solat qabliyah. Yang 2 tu masuk dalam tu. Itu dia panggil yang jawab. Bezanya kalau kita masuk masjid waktu larangan tadi. Jadi sama ada kita pilih lah. Oleh kerana dalam masjid dah, kita niat ya tahiyatul masjid. Kalau tak niat tahiyatul masjid, kita niat solat wuduk, jadi juga. Yang penting kena solat. Baik. Bila sahabat ni masuk dalam masjid, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat satu sudut. Dia tak pergi terus ke tempat Nabi, dia pergi solat dulu.
Itu saya cakap, Pak Cik Badui ni, dia pandai tahu adab masjid, walaupun dia seorang badui, dia tahu adab masjid, walaupun dia seorang badui, tapi dia tahu. Kita kata alhamdulillah, ini yang sepatutnya kita kena tahu, kan? Ha. Bila dia solat tak sempurna solat dia. Selepas solat dia datang jumpa Nabi, so dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab, Waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata apa? Mu balik solat kerana engkau belum solat lagi. Ai. Jadi orang Badui ni sabar ya tuan-tuan, dia tak macam kita. Kita kalau ustaz tegur banyak-banyak mengamuk ah. Apa ustaz ni? Aku dah solat suruh solat lagi. Apa punya orang? Tapi orang Badui nak belajar sungguh, ikhlas. Dia pergi solat. Pergi solat kali yang kedua, sama juga dengan tadi. Tak betul-betul juga solat dia. Tak betul juga solat dia. Maka Nabi SAW bagi tahu, irji' fasalli. Fa innaka lam tusalli. Balik pergi solat kali. Dia pergi kali yang kedua atau kali yang ketiga, bila dia mari jumpa Nabi SAW, Nabi kata tak betul solat awak, barulah dia mengaku. Dia mengaku, dia kata, Ya Rasulullah, wallazi ba'athaka bil haqqi fama uhsinu ghairah. Demi Allah Ta'ala yang bangkit Rasulullah dengan benar, saya tak pandai lebih daripada tadi. La fama uhsinu ghairah, saya tak reti kecuali kalau saya solat lagi pun, itu je solat saya. Kalau saya solat lagi, saya ulang balik solat pun, itulah gaya solat saya, tak akan selesai. Fa'allimni ya Rasulullah, maka dengan itu ajarlah kepada saya, ya Rasulullah, yang solat yang benarnya macam mana? Maka Nabi pun ajar. Yang Nabi kita ajar, Nabi kata apa? Saya baca hadis lah. Nanti kita pergi kepada gambar. Nabi kita bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu." Bila kamu nak salat, kamu kena ambil sempurnakan wudu. Pergi sempurna ambil wudu dulu. Orang tak salat tanpa wudu. Summa staqbilil qiblata, kemudian kamu hadap muka arah kiblat, fakabbir takbiratul ihram, Allahu akbar. Summa qra' bima tayassara ma'aka minal Quran, kemudian kamu baca apa yang kamu ingat daripada Quran. Tapi selepas pada ni tak boleh lagi. Kamu kena baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Nabi pun tak ajarlah suruh baca surah-surah ni. Sebab dia ni orang baru belajar solat. Yang sunnah kitanya kita baca surah lepas tu kan. Tak apa. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuklah sehingga kamu tenang betul-betul rukuk. Tuma'ninah. Summarfa' hatta tastawi qa'iman. Kemudian kamu bangkit sehingga betul-betul berdiri tegak. Dengan tuma'ninah lah tu. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sehingga kamu betul-betul tenang dalam sujud. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala kamu, bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud sehingga betul-betul kamu tenang duduk. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud kali yang kedua sehingga kamu betul-betul tenang sujud. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala sehingga kamu betul-betul duduk. Duduk lepas sujud. Summa fa'al zalika fi salatika kulliha. Itulah cara kamu buat dalam solat kamu sepanjang 2 rakaat atau 4 rakaat itu. Alhamdulillah, hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita pun dah faham dah. Faham atau tidak? Faham dah lah. Apa yang patut kita buat sekarang dan apa yang patut kita buat sekarang, iaitu kita kena ikut step by step sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar apa? Nabi kita ajar supaya kita ikut solat mengikut peraturan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dia panggil rukun solat.
Jadi Nabi kita ajar ruku-ruku ya. Yang sunat-sunat yang lain itu belum lagi. Nah, tengok dalam gambar kita ni, jelaslah peraturan sifatus solah. Sifat solat yang sempurna mengikut dalam perjalanan yang kita belajar. Baik. Sifat solat yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bermula dengan Iza qumta ila salat fa asghil wudu. Bila kamu nak solat kena ambil wudu. Alhamdulillah kita dah selesai dah dalam daurah kita yang pertama, iaitulah siri daurah kita pertama taharah kita dah selesai. Maknanya kita kena ambil wudu dengan sempurna, kan? Dengan sunat-sunat wudunya, dengan rukun wudunya, dengan segala perkara yang berkait dengan wudu, kita kata alhamdulillah selesailah kita berwudu. Kemudian kita kena tutup aurat. Menutup aurat dengan sempurna sebelum kita angkat solat tu. Kan dalam syarat sah solat tu tutup aurat. Jadi sekarang ni kita campur ya. Rukun dengan solat, rukun dengan sunat tu saya campur sekali. Sebab tu tajuk kita tata cara solat yang sempurna. Tata cara solat yang sempurna, maknanya kita nak buat yang terbaik. Sekarang ni kita kena tutup aurat. Cuba tengok ni. Ni gambar anak-anak muda sekarang ni. Kan? Pak cik ni tengok gambar pak cik ni. Tengok baju carik. Tak boleh. Ada yang pakai seluar sampai terlodeh ni. Dah terbuka aurat dah tu. Ni. Jadi aurat kita di antara pusat dengan lutut. Kalau terbuka macam tu, bermakna aurat dia tak tutup. Tak sempurna. Sebab baju dia kecil, seluar dia pula ketat, akhirnya terlodeh. Ini tak sah. Dan adapun aurat wanita, alhamdulillah, aurat wanita ni senang. Kita sebenarnya, perlukah kita bila nak solat kena pakai mini telekung? Kena pakai dia punya pakaian solat? Kita kata sepatutnya, muslimah sekalian, sepatutnya pakaian kita dalam hidup ni, bila kita keluar daripada rumah ataupun di hadapan orang-orang yang bukan mahram, dia panggil ajnabi, sepatutnya pakaian wanita muslimah tu, itulah pakaian yang dia boleh pakai dalam solat. Sebab kita wanita Islam ni, dia boleh buka, saya ambil yang minimal lah kalau nak kira kak. Banyaklah ada kata kena tutup muka macam-macam, kita ambil yang uruf masyarakat kita amal sekarang, kita boleh buka muka, hak muka ni, dengan tangan sampai pergelangan sampai sini. Itu dia panggil, ada setengah kitab dia panggil sampai boleh buka muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan bukan tapak saja, sampai belakang lah. Cuma bila tapak tu dia tak pergi jauh, dia pergi setakat ni. Tengok dalam gambar yang saya tayangkan di sini, ada dua versi gambar. Yang ni gambar rutin. Gambar rutin, biasanya makcik-makcik, kakak-kakak kita ni bila nak solat, dia akan pakai telekung. Tapi sekarang ni ada isu pula. Isu telekung two piece ni. Yang dua lapis ni. Kalau lah lapis ni pendek, bila dia tunduk, dia rokok, nampak dia punya baju kat dalam tu, dia pakai baju singkat. Dia tak pakai baju lengan dengan panjang, contohnya, kan, baju t-shirt ke. Jadi, nampaklah dia punya aurat tangan tu. Jadi, itu bahaya. Sebab kita tak boleh tengok orang dari bawah. Kalau tengok dari bawah ni, waktu dia sujud tu nampaklah. Tapi kita kena tengok juga dari sisi. Dari sudut posisinya, dari sisi. Mana kalau nampak dari rusuk di kiri kanan, maka itu tidak sah pemakaian. Sebab itu kita naknya kain telekung wanita ni lebih rendah lagi. Mana sampai ke lutut. Itu lebih selamat lah, insyaAllah. Itu gambar ya yang ada depan kita ni. Jadi telekung yang pendek, puan-puan dah kena hati-hati. Kalau tak ada baju kat dalam, takut ternampak dari sisi rusuk kiri ke kanan, nampak, itu tak sah solat. Tapi kalau telekung kita dah labur, itu tak ada masalah. Itu satu pakaian. Yang kedua, pakaian wanita muslimah yang berkerjaya keluar rumah, biasa dia pakai macam ni kan. Yang bukanya muka, tangan. Tangan buka.
kaki dah stokin. Yang ni boleh solat dah, tak perlu. Tak perlu. Oh, saya ni ada setengah orang. Saya tak solat lah hari ni sebab apa? Sebab terlupa bawa kain telekung. Engkau cakap siapa yang fatwa kain telekung je sah solat je? Siapa yang fatwa? Tak ada pula fatwa macam tu. Jadi kita jangan menyusahkan kita dan jangan pula terlalu longgar. Nak solat je pakai baju seluar trek yang ketat. Itu tak boleh juga. Jadi kita ada, biar ada seluar kita, baju kita ni lega, kita pakai stokin di tangan ni seeloknya kalau ada stongan. Stongan tu maksudnya stokin tangan. Kan? Stongan artinya stokin tangan. Saya ringkaskan. Stongan, stokin tangan. Jadi stongan. Ya, banyaklah bahasa-bahasa teringkaskan ni kan. Stongan, stokin tangan. Ini kita ingat. Adapun pakaian muslimin, solat laki-laki, ini pakaian pak lebay kita ni, dengan serbannya, dengan baju Melayunya, dengan apa ni kain sarungnya, okeylah, cantik lah tu kan. Tapi kalau dia pakai macam ni, macam mana? Okey juga. Pakai bersamping lagi dia, Masya Allah. Ini baju pejabat. Ini pakai baju kurta dia panggil. Pakai jubah. Semua ni pakaian-pakaian yang lulus syariat. Sebab apa lulus? Sebab kita laki-laki ni pusat dengan lutut je. Laki-laki ni pusat dengan lutut je. Kan? Tetapi wanita apa ni, lawan wanita tak. Adapun gambar di bawah ni apa keadaan? Ada dua kategori kat bawah tu. Dua kategori kat bawah. Yang pertama ni, pakai kain saja. Kain tuala je dia pakai solat. Ustaz, Abu Anas, ya saya. Tadi Ustaz cakap pusat dengan lutut. Sekarang dah tutup lah pusat dengan lutut. Betul tak? Dah tutup dah. Habis kenapa tak boleh? Ya. Dia makruh, dia panggil makruh. Makruh kita solat tanpa baju. Nabi sebut, janganlah kamu solat tak ada apa di atas bau dia. Tak ada apa di atas bau dia. Jadi kalau kita kata tak ada baju saya ni, kita ada kain macam ni. Macam saya pakai ni. Kita buka kain serban ni, kita selimut dia. Okey. Sesalah masalah. Yang ni, yang makrok ni, baju ketat ni, itu pun tak sah dah. Sebab dia tutup. Cuma dia kata, tajuk dia bawah ni kurang sesuai. Kurang sesuai. Maknanya biarlah pakaian tu agak lega sikit. Pergi masjid biar nampak sopan. Tapi kalau baju solat macam ni, sah. Tak ada. Cuma kita kata eloknya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan kamu bila kamu pergi masjid. Kita tak, bila pergi masjid, asyik pakai baju yang main-main gitu je. Nak pergi berjabak, Masya Allah, dengan penampilan yang kemas, dengan macam-macam baju lagi, tak padan dengan baju kok lagi contohnya. Jadi kita kata, itu kita nak bertemu dengan manusia. Kenapa waktu kita nak menghadap Allah SWT, kita tak pakai yang cantik-cantik? Jadi elok kita pakai yang cantik, yang sopan, tapi kita tak nafikan sah tu. Sah. Yang ni sah. Yang tak pakai baju ni, tapi makruh kan. Bukan batal, sah tapi makruh. Adapun yang dua ni, tuan-tuan dan puan-puan dua ni, sah ke tak sah? Jawabnya bukan tak sah, bukan makruh, tak sah solat. Ini tidak sesuai, bukan tidak sesuai ni. Tak sah. Sebab, tengok ni, lutut terbuka. Lutut terbuka, ia ni cari kat sini. Cari di atas lutut. Kalau cari di betis tak apa. Kalau cari seluar di betis, okey. Sebab aurat dia di antara pusat dengan lutut. Aurat dia di antara pusat dengan lutut. Itu aurat dia kan. Aurat dia di antara pusat dengan lutut. Tapi awak sekarang terbuka di atas ni. Ni kat paha ni. Ni tak boleh. Itu terbuka di atas paha. Maka itu bukan lagi tak sesuai. Itu sudah dikira tidak sah. Tidak sah. Jadi Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, sangat jelas lah insyaAllah gambar-gambar walaupun rajah kita kan. Adapun wanita, ni gambar yang cantik.
adik kita ni pakai telekung makcik kita ni cantik. Kalau pakai macam ni pun sudah sah, cantik. Dan kita tengok gambar wanita yang sesuai, yang tak sesuai, yang tak sah. Macam mana? Nah, baik. Nih, yang geruk atas, kakak-kakak, adik-adik, makcik-makcik yang atas ni kan. Contoh pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, okeylah. Boleh solat. Yang ni boleh solat. Yang ni boleh solat. Ini boleh solat. Semua boleh solat. Yang bawah ni tak sah. Sebab apa tak sah? Stokin tak pakai, betih nampak. Ni. Yang ni pula tak sesuai sangat lah. Kalau lah, saya pakai tutup semua. Tutup tapi ketat. Jadi yang ni tak sesuai untuk solat. Sama ada tak sesuai itu dengan makna tak sah ataupun dengan makna makruh. Dengan tak sah atau dengan makna makruh solat. Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian, kita usahalah supaya kita belajar ilmu tentang pakaian-pakaian. Tengok ni pakaian cara-cara menutup aurat yang ditutup oleh Islam, ini pakaian yang patuh syariah. Yang ni tak cukup syarat. Kesalahan dalam menutup aurat itu dia panggil pakaian yang tak patuh syariah. Jadi sangat pentinglah dalam program kita ni jangan main-main. Yang penting kita jangan main-main sebab apa? Sebab kalau tak sah solat, jadi sia-sialah amalan kita. Bukan sekat sia-sia. Bukan sekat tak boleh pahala. Kalau tak boleh pahala saja, kita rugi pahala ya. Tapi ini bukan soal rugi pahala. Ini soal boleh bala. Sebab apa boleh bala? Sebab awak solat tidak sah. Bila solat tak sah, apa jadi dengan solat awak? Maka dia akan dikira sebagai orang yang tidak solat. Na'udzubillah. Dikira sebagai orang yang tidak solat, maka bahayanya keadaan yang sedemikian. Bahayanya keadaan sedemikian sebab apa bahaya? Sebab dia tidak amal yang sepatutnya. Itu dia kata kita rugi besar apabila kita tidak jaga aurat kita yang sempurna dalam solat kita dan juga di luar solat. Dua-dua tu kena jaga belakang kan. Dua-dua tu kena jaga semua. Luar solat dan juga dalam solat. Jadi kita tak boleh nak main-main lah. Cincai-cincai, tak ada cincai-cincai lah. Kita mesti amalkan apa yang telah kita belajar mengikut sunnah Nabi SAW, mengikut SOP syariat. Mengikut SOP syariat, tak boleh kita pandai-pandai sendiri, nak reka-reka ibadat. No, tidak boleh. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara kewajipan yang kita kena ada. Kewajipan yang kita kena ada. Baik. Sesalah kita masalah pakaian-pakaian. Kemudian kita akan masuk dalam soft. Dah selesai dah. Wuduk dah ada. Waktu solat dah masuk. Wuduk dah ada. Waktu solat dah masuk. Maka kita kena samakan soft. Betulkan soft dulu. Ini tanggungjawab imam. Tanggungjawab imam. Betulkan soft makmum sebelum imam angkat takbir. Kita sama-sama makmum pun kena tengok sama-sama tengok kaki. Susunan soft, di manakah ukuran dia? Di mana keukuran susunan soft? Jawabnya kita ukur melalui tumit. Ukur melalui tumit. Bukan ukur ujung kaki. Kalau ukur ujung kaki, soft kita akan jadi zigzag. Nyek gitu. Sebab kaki kita tak sama panjang. Ada orang yang tinggi, kaki dia panjang. Ada orang kenek, kaki pendek. Ada kanak-kanak lagi pendek. Kan? Jadi kita kena ukur tumit. Kalau tumit kita sama, maka samalah sah dia tu. Kalau tumitnya sama, samalah sah dia tu. Tengok ni gambar rajah ni menarik. Warna hijau ni imam. Imam duduk kat sini contoh. Patut duduk tengah-tengah ni tapi gambar ni mungkin dia ada lagi depan ni. Sepatut kita mula di tengah. Imam di sini. Jadi bila kita nak sambung sah yang kedua, kita mula di belakang imam sini. Bukan mula di tepi dinding. Nana setengah-setengah tengok di masjid ni. Pakcik-pakcik kita ni dia mula kat tepi dinding. No, kita kena mula di belakang imam. Di belakang imam. Baru betul. Jadi kedudukan soft. Softnya macam itulah keadaan. Soft yang pertama, laki-laki.
Sah yang kedua kanak-kanak, sah yang ketiga barulah wanita. Kalau nak tengok zaman asli dia lah. Jadi wanita, kalau sama-sama sah, sama-sama wanita saja macam mana? Wanita saja dia duduk sama, selari je dia duduk. Cuma mungkin imam tu sikit je ke depannya. Itu dia panggil sah sama-sama wanita. Ini kita kena ingatlah. Wanita dia tak jadi macam mak imam tak sama dengan pak imam. Mak imam tak sama dengan pak imam. Pak imam ke depan. Ha, saya minta maaf dah. Minta maaf ni. Gambar ni, gambar ni bukan gambar tak sopan ni. Contoh lah, contoh. Orang yang solat dalam keadaan tak menutup aurat. Dia orang ni tak ada baju. Dia kena tsunami ke apa benda. Dia lari, baju dia semua hilang, seluar dia tercabut. Macam mana dia orang nak solat? Macam mana nak solat? Jawab dia solat satu baris je. Imam duduk tengah-tengah juga. Supaya orang tak tengok aurat mu aku. Tu gambar tu. Ini menarik juga buku ni. Siapa dia ada buku, nak beli buku ni, cari dia ensiklopedia solat. Jadi dalam buku ni dia ceritakan gambar banyak. Jadi saya kreditlah kepada penulis buku ni. Sebab gambar penjelasan dia tu banyak. Baik, sekarang ni saya nak pergi kepada menghadap ke arah kiblat. Kiblat kita mana? Sekarang ni kiblat kita hanya ke arah Kaabah. Kiblat sekarang ni semuanya menuju ke arah Kaabah. Tak ada lagi kiblat yang kedua. Kiblat yang kedua Baitul Maqdis sudah tidak dipakai lagi lah. Mula-mula dulu ya pakai. Nabi kita pakai setelah sampai Madinah 16 atau 17 bulan. Nabi kita hadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian pada bulan Syaban tahun yang kedua turun ayat Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tarduha, engkau hadap yang muka kamu ke arah kiblat yang kau redai, iaitu ke arah Kaabah. Nabi kita pun pusing hadap ke arah kiblat, nama dia Kaabah. Jadi alhamdulillah selesailah dia punya peraturan, tak ada lagi lah. Jadi kita nak hadap Kaabah, kita orang yang solat ni kena hadap ke mana? Hadap ke Kaabah, hadap Kaabah. Tapi mata kita tengok di bawah. Mata kita tengok di tempat sujud. Jadi kalau kita pakai sejadah, ujung sejadah kita tu. Tengok situ. Jangan duk melilau, tengok ke atas. Tengok atas, tengok bawah, tengok orang berjalan sana sini. Akhir sekali kita hilang khusyuk. Sebab apa hilang khusyuk? Sebab kita duk tengok sana, tengok sini. Itu bahayanya. Bahayanya orang yang tak ada khusyuk ni. Jadi bahaya dia punya peraturan tak ada khusyuk. Bila tak ada khusyuk, maka kita kena ingatlah perhatian kita tu para jemaah sekalian. Ingatlah perhatian kita para jemaah sekalian tentang khusyuk tak khusyuk dalam solat kita tu. Alhamdulillah. Baik. Timbul soalan. Ustaz, kalau kita pergi Mekah nak tengok ke mana? Nak tengok di mana kalau kita solat depan Kaabah? Tengok Kaabah ke tengok tempat sujud? Jawabnya tetap kena tengok tempat sujud. Kalau tuan-tuan dan puan duk tengok Kaabah, hilang tak tahu ke mana kita punya rakaat. Sebab asyik depan kita tengok Kaabah, tengok depan, kita nampak orang duduk lalu tu pusing tak tawah depan kita. Dia ni yang baju purple ni aku tengok berapa round dia tak habis-habis lagi tawah ni. Lama dia tawah. Sudah. Berapa rakaat aku solat? Jam. Jadi ada setengah ulama kata tengok Kaabah. Ya, kalau mungkinlah kita tengok waktu mula-mula. Allahu Akbar. Lepas tu kita tengok tempat sujud. Itu je lah. Sepatutnya kita tengok di tempat sujud kita. Bukan tengok ke arah Kaabah. Nanti kita bila angkat kepala kita akan tengok orang lalu, pusing, tawaf. Jadi Kaabah ni bila dia ada ketiga kategori. Kalau kita solat betul-betul depan Kaabah, tuan-tuan kena betul-betul menghadap ke arah Ainul Kaabah. Tengok Kaabah tu sendiri. Tak boleh lilau sana sini, tak boleh. Yang kedua, kalaulah kita solat di luar Masjid Haram, kita hadap ke arah Masjid Haram. Macam kita sekarang ni kan, kita pergi ke Arafah yalah, bila kita pergi umrah, biasa travel agent akan bawa kita pergi melawat ke Arafah, ke Muzdalifah, ke mana-mana kan, kita pergi lawatan. Dan bila kita nak solat, kita nak hadap ke mana? Sekarang ni
mercu tanda kita, ada siang hari kita nampak dia punya apa ni, tower ni, clock tower ni, jam, menara jam besar tu. Itu okey arah. Kalau malam dia ada lampu, lampu spotlight laser warna hijau gitu. Kita nampak itu Kaabah. Boleh ke arah. Kita yang duduk di jauh ni, yang 1,000 kilometer ni macam mana? Jawabnya kita tengok syatra. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mu kena hadapkan, halakan muka kamu ke arah syatra, dengan mana ke arah Masjid Haram. Jadi kita sekarang ni, kita duduk di Nusantara ni, tempat kiblat kita ke arah Masjid Haram, yakni ke sebelah matahari jatuh, ke sebelah barat. Jadi itulah. Cuma kalau kita nak tepat lagi, adalah kita punya apa ni, kompas dan sebagainya, itu lebih tepat, lagi baik. Tapi kalau sikit-sikit je, itu tidak ada. Sebab dia sudah syatra, arah Masjid Haram, ke arah Masjidil Haram. Yang penting itu tiga keadaan. Baik, kita tak ada kompas, tak ada petunjuk, hari pula gelap, nak tengok matahari belah mana tak nampak. Macam mana kita nak? Maka dia kata, ulama fiqh kata, kita kena ijtihad. Kita kena cuba cari juga lokasi itu biar nampak kok ni Kaabah. Tak boleh kita, ikut aku nak solat. Contohnya kita pergi travel 4 orang. Tak tahu nak arah kiblat mana. Waktu gelap, nak tengok matahari tak boleh. Nak terih mana tak nampak. 4 orang ni berijtihad. Saya kata Kaabah ikut ni. Jadi awak kena solat ikut ni. Yang kedua kata no. Decide Kaabah ikut ni. Kamu kena solat kan ni. Dia tak boleh ikut kawan ni. Dia tak boleh ikut kawan dia sebab dia punya ijtihad. Dia masing-masing kena bawa diri. Awak tak boleh ikut dia, dia tak boleh ikut dia. Yang ketiga kata no. Saya punya pandangan ini. Awak solat ni. Yang keempat kata no. Belakang. 4 orang sahabat, dia kena solat ikut arah yang dia ijtihad masing-masing. Itu dalam kitab fiqh lah. Tapi dalam kitab kita sekarang ni, alhamdulillah, dalam handphone kita pun ada aplikasi arah kiblat dalam ni. Cuma dalam aplikasi arah kiblat tu macam mana? Kadang-kadang 3 handphone tak sama. Ada handphone kata gini, jam 1. Ada handphone yang kedua kata, no, pukul 1:30, pukul 2. Ada kata pukul 11. Macam mana kita nak buat? Itu pun perlu kita ijtihad juga. Kita bermusyawarah 3 orang ni, manakah aplikasinya lebih tepat mengikut kajian yang dibuat. Tengok testimoni dia punya kajian macam mana. Itu dia panggil ijtihad. Ijtihad dalam menentukan kiblat. Itu penting. Tak boleh cincak, ikutlah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah mana kamu hadaplah, menghadaplah kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, dalam bab fardu, no. Dalam bab solat sunat, na'am. Dalam bab solat sunat ada kelonggarannya. Contohnya kita naik malam ni, kita nak travel daripada negeri kita ni nak pergi ke Jeddah. Senanglah tak? Sebab kapal terbang menghala ke Jeddah. Kita di atas kapal terbang, kita pun solat. Kita ambil wuduk siap-siap. Allahu Akbar, solat tahajud kita atas kapal terbang. 20 rakaat, tak sampai lagi. Tak mengantuk lagi. Solat lagi. Tak apa. Waktu balik, Jeddah, Mekah di belakang. Habis takkan aku nak pusing kerusi macam ni? Macam nak buat? Jawabnya tak ada masalah. Awak hadap ya ke arah mana? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ke arah mana kamu hadap, di situlah kamu menghadap Allah SWT. Jadi para ulama kata itu terpakai untuk solat sunat. Adapun solat fardu, no. Mesti menghadap ke arah kiblat setakat mana yang kita mampu. Kalau yang di luar kemampuan, macam ahlu darurah, orang yang darurat, orang yang sakit kritikal, yang tak boleh nak bergerak, contohnya, kita kata itu termasuk dalam akta darurat yang berbeza dengan akta tidak darurat. Baik, selesailah kita, barulah lepas ni kita akan mula dengan niat. InsyaAllah kita akan sambung dalam sini akan datang. Kita akan pergi kepada niat. Pelaksana. Yang ni persiapan awal. Apa dia persiapan? Berwuduk,
berpakaian tutup aurat, cari arah kiblat, dan uh, tempat yang bersih. Tempat kita nak solat ni biar betul-betul bersih lah. Bersih yang mana? Pakaian kita confirm bersih. Pakaian kita kena confirm bersih. Sama ada bersih dia punya material. Material tu kena bersih artinya, ni kain kita, bahan ni. Bahan kain ni. Jangan pula kain yang buat daripada bulu babi. Tak boleh pakai. Ataupun pakaian yang apa sajalah yang kotor, tak boleh. Ataupun terkena najis. Nah, terkena najis pun kita kena basuh dulu baru kita boleh pakai. Pakaian tempat solat. Tempat saya solat ni kat mana ni? Atas sejadah, atas kapet. Yang pastikan sejadah kita tu bersih. Tak payah was-was. Setengah orang ni was-was lah. Oi, kapet masjid ni ada tai cicak lah, ada macam-macam. Tempat orang pijak. Oh, tak boleh, no. Saya kena bawa sejadah saya sendiri. Itu dia panggil was-was. Orang was-was tidak elok. Was-was tidak elok untuk diamalkan. Nah, jadi kita kata itu di antara syarat-syarat yang kita kena ada. InsyaAllah mudah-mudahan para jemaah sekalian kita selesaikan perbincangan kita di sini. Saya tak nak masuk dalam takbiratul ihram sebab kita nak dalam sini akan datang kita akan amali solat bermula daripada takbiratul ihram insya-Allah sampai ke salam. Takbiratul ihram sampai ke salam ataupun kita tengok dulu. Nak detailkan terus bacaan-bacaan ataupun kita pergi kepada amali dulu. Lepas tu kita buat. Insya-Allah kita akan sambung dalam sini akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.